idola pada diri dia untuk berubah ke arah jalan yang benar. Dia tengok satu seolah-olah Allah, benda ni ada karamah, ada kebenaran. Subhanallah. Baik tuan-tuan, kalau menceritakan tentang karamah, sewaktu Ja'far bin Abi Talib. Siapa Ja'far bin Abi Talib tuan-tuan? Ja'far bin Abi Talib siapa tuan-tuan? Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putus tangan dia, putus semua tangan dia. Sakit tu. Ketuk tangan dia sakit. Ni putus sampai terkulai mempertahankan panci Allah. Dalam perang Mu'tah, Nabi diperlihatkan keadaan itu oleh Jibril alaihissalam. Nabi yang putus tangan itu sepupu dia. Kerana tak kira siapa yang lebih berhajat. Nabi sewaktu mengirimkan 70 sahabat yang dicintainya kepada segolongan Badui, kerana datang menuntut merayu pada Rasulullah, tolong ajarkan kepada kami tentang Islam, kandungan Quran, ajar kepada kami, kirimkan kepada kami orang-orang. Nabi kirim 70 orang. Siapa yang nak lapor dia? Tak ada nunjuk, rehat tak ada lagi, nak hilang benak tak ada lagi, hancur tubuhnya, 70 orang mati. Nabi lebih berhajat daripada kita. Habis peristiwa tu, belum habis lagi air mata, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pula Badui lain, merayu-rayu kepada Nabi, minta kirim sahabat tanpa rasa prejudis. Nabi tak ada prasangka, hantar lagi 10 orang, mati 10 orang. 7 orang hancur tubuh dia, dicincang rumah di pertengahan jalan. 3 orang nyeret balik ke Mekah. Al-Mekah Rabah pada waktu tu Abu Sufyan upah Badui hanya beberapa dirham, bukan dinar, dirham. Ibnu Adi disembelih oleh Abu Sufyan Lahab. 80 orang pada waktu yang singkat. Nabi kehilangan sahabat yang dicintai. Ummul Qura, Ahlul Qura, Hafiz. Nabi tunjuk pada kita sunnah membaca qunut dalam solat pada tiap-tiap 5 waktu selama 30 hari. Nabi sedih dengan kehilangan sahabat yang dicintai, tapi Nabi tidak pernah menunjukkan suatu kaedah, suatu jalan, suatu cara yang mana Nabi menghimpun manusia untuk sembuh pada dia. Nabi tunjuk jalan supaya sembuh dan minta pada Allah Ta'ala. Kalau Nabi minta sahabat bubarkan daripada himpunan jamaah sewaktu untuk mendirikan salat tarawih, Nabi risau takut Allah tak fardukan. Hari ini kita pula cipta himpunan yang luar daripada perintah Nabi. Adakah itu Islam tuan-tuan? Tuan-tuan jawab. Islam itu Quran dan Sunnah. Adakah itu Islam? Jangan ragu-ragu. Tidak tuan-tuan, itu bukan Islam. Sebab kita kena faham Islam ni apa? Islam ni cara hidup, cara hidup yang ditunjukkan oleh Nabi. Cara hidup banyak, cara hidup jahiliah. Antara ajaran Nabi Ibrahim AS sehinggalah kepada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan manusia di Jazirah Arab sudah pun meninggalkan ajaran yang hanif. Tetapi daripada keturunan Abdul Muttalib, keturunan Abu Talib, keturunan Abu Mukhtim Ibn Adi, dan juga keturunan daripada Waraqah Ibn Nawfal, mereka masih lagi percaya ajaran Taurat, menyembah Tuhan yang esa dan tidak sekali-kali menyembah berhala. Hatta Abu Lahab awak lawan Islam, dia tak sembah berhala. Tapi dia memanipulasi manusia yang jahil, dan di atas kejahilan dia manipulasi ke orang yang jahil. Jadi orang yang jahil itu 2 kali jahil dengan dia. Pasal apa? Pasal dia hanya orang berkepentingan
untuk mengawal jalan perdagangan. Dan ekonomi Mekah ketika itu hanya melalui penjualan patung-patung yang dicipta. Patung yang paling murah dia buat daripada tamar yang kering. Jadi minta tak dapat. Dia kata, kalau kau lapar sangat, kau ambil di situ. Itu tanda Tuhan memberi kau makan. Bodoh semua. Nampak tak? Dia pun tak semua perhatian. Dia tukar cara hidup, cara ibadah. Lalu Nabi SAW jadi bentuk oleh Allah Ta'ala selama 40 tahun. Nabi pelihara selama 40 tahun. Manusia puji, seluruh jazirah Arab puji Nabi dengan pelbagai gelaran. Al-Amin, manusia yang jujur, manusia yang hebat. Pada usia 19 tahun dikenali Nabi sebagai manusia yang hebat. Pasal pun Nabi menjatuhkan seorang pemuda yang berbadan sasa. Ada tak ingat nama dia? Hebat bergusti. Orang tengok lelaki ni, orang takut. Pasal apa? Terror gusti. Sekali dia ajak Nabi sparring. Dia campur orang sparring dengan dia. Yang sahut Nabi halu dia. Umur 19 tahun. Sekali pergerakan Nabi jatuhkan dia, guling, tak bangun tu. Nabi dipuja oleh seantero pemuda jazirah Arab. Kenapa? Kerana bijak sana. Bukan kuat, bijak. 40 tahun, satu hari wahyu datang. 40 tahun, 30 hari wahyu kedua datang. Lalu Nabi keluar cerita pasal Islam. 40 tahun, 31 hari Nabi mula dibenci seluruh bangsa. Umur Nabi 40, 31 hari Nabi buat makan, panggil dua bani daripada dua keturunan keluarga dia, Bani Makhzumi dengan Bani Hashim, duduk bersama, panggil beritahu cerita makan ini cerita dia pun. Maukah kamu aku ceritakan tentang suatu hari di mana akan bertemu dengan kita, akan bertemu dengan Tuhan yang Maha Esa. Kita akan dimatikan dan akan dibangkitkan. Kita akan diperhitungkan segala amalan dan kita akan Tuhan akan menyediakan dua tempat syurga atau neraka. Maukah kamu aku tunjukkan jalan untuk selamatkan kamu dengan azab yang amat besar. Tak ada lagi orang jawab. Dia pun beritahu, akuilah, ucaplah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bini Abu Lahab bangun jerit. Dalam sirah, bini Abu Lahab bangun jerit. Kegilaan apakah yang kau buat? Tuan-tuan ada baca buku kitab Ar-Rahiqul Maktum karya Ibn Ishaq. Kita baca seolah-olah macam kita ada situ, sebab dia ada skripsian. Kita tengok ulama Syekh Abdul Rahman Al-Mubarak, ulama India yang mengaji dekat Madinah lebih 25 tahun. Dia syarahkan kitab Ar-Rahiqul Maktum karya asal Ibn Ishaq. Terjemahan lagi tak ada lagi. Kalau nak rumah ni, insyaAllah boleh foto state. Gambar tak buka, pergi lagi foto state cerita ni gambar, insyaAllah. Kegilaan apa kau buat ni? Abu Lahab bangun, Abu Lahab masuk dengan ini ke yang kau panggil? Ini saja ke kau panggil? Menghimpunkan kami nak cerita tentang ini. Engkau nak ajar kami supaya kami mengingkari ajaran nenek moyang. Konon masa ni, konon dialah orang yang benar-benar beriman kepada ajaran nenek moyang. Nenek moyang maksudnya Nabi Allah Ibrahim AS. Tapi apa Nabi Allah Ibrahim AS buat, dia tak pernah nak ikut. Lalu dia cerita patut-patut untuk disembah oleh orang yang datang menziarahi Kaabah ketika itu. Keluar daripada majlis, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua anak Abu Lahab, menantu Nabi yang tak sempat tidur bersama dengan anak Nabi, dia nikah tak ada lagi duduk bersama. Itu bekas suami kepada Ruqayyah dan juga Ummi Kalsum. Datang cekok baju Nabi, hina Nabi, ludah depan Nabi. Ada riwayat yang lebih ekstrim yang kata ludah depan atau muka Nabi. Tapi kita tak nak lah, sebab
Sebab nampak macam janggal hadis tu. Dan pun anda tak dapat pengesahan penilaian hadis tu soal janggal. Pasal apa? Sebab kalau begitu dah teruk, mana bukan satu bentuk sifat kemuliaan Nabi. Sebab Nabi, Tuhan bila zaman Nabi, Tuhan akan pelihara kemuliaan dia. Lain berbeza dengan proses kehidupan dia lalu. Dia lupa kepada Nabi. Nabi berdoa kepada Allah. Nampak pasal malu sangat. Malu sangat. Sebulan lepas tu mati, kena kekal haji. Bukan Nabi minta Allah Ta'ala suruh kekal haji. Dia tak. Nabi suruh urusan dia kepada Allah Ta'ala. Nabi berharap kepada Allah Ta'ala, jangan kau murka pada aku. Harapan Nabi, Allah jangan murka pada dia. Kita tak kalau ada orang minta doa tak kau perlu tak mandi ke simulasi. Betul lah Nabi itu tunjuk contoh bila dia hadapi dengan kezaliman, tapi Nabi tak pernah doa suruh jatuh berhenti pada orang kita. Nabi minta disampaikan hidayah pada kita. Kita dengan kita berdoa, setan juga ajar kita sekali macam mana nak doa. Oh tu mana hati jaga Allah. Di sini nak menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia menunjukkan cara hidup yang benar, cara hidup yang betul, yang dimanfaatkan oleh Allah Ta'ala, yang dimanfaatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana perintah Allah Ta'ala azza wa jalla tentang yang dimaksudkan dengan Islam. Islam adalah cara hidup yang 3 kali. Cara hidup yang 3 kali. Pertama, bab iman, percaya. Kedua, bab Islam, benda yang nak dilaksanakan. Ketiga, bab ihsan dalam muamalah, dalam urusan yang berkaitan dengan keikhlasan. Ihsan ini berkaitan dengan keikhlasan. Sebab tu kita dituntut untuk belajar ilmu. Yang pertama, akidah, tauhid. Yang kedua, kita dituntut untuk belajar syariat. Selepas ilmu tauhid dan syariat ini belajar seiring, kita dituntut ulama seperti mana kata Ibn Qayyim Al-Jawzi dalam kitab. Dia kata apa? Kita kenalah belajar ilmu tasawuf supaya kita tidak jadi manusia yang sum'ah, yang berbangga dengan ibadat, yang berasa kita beribadat cukup tu, yang berasa kita berasa cukuplah kita ni. Ada orang datang, bila kita jumpa, kata Syekh, bagilah masa kepada urusan agama. Siari sibuk nampak urusan perniagaan. Saya ustaz, saya tiap-tiap malam Jumaat saya dah bagi masa datang semua saya baca Yasin. Hari lain tu saya sembahyang, tapi sebab saya terlampau sibuk urusan perniagaan saya tengah nak maju saya. Subhanallah, manusia tertipu dengan dunia. Saya kata Syekh, kalau yang tak boleh dapat satu jaminan daripada Allah Ta'ala, yang mana yang tak tahu bila kita mati, pukul berapa, jam mana, hari berapa, tak ada masalah. Tapi yang sebagai manusia yang diasuh untuk takut kepada azab yang maha dahsyat, untuk memperingatkan kepada saudara sesyahadat tentang keperluan meletakkan Islam pada tempat yang betul, dengan akidah cara percaya yang betul pada tempat yang betul. Itu ada tanggungjawab bersama, tanggungjawab kita sebagai seorang. Itu cara mana? Cara Tuhan jadikan siang itu untuk beribadah dalam lingkungan ikhtiar manusia. Tapi Tuhan kata, bila sampai saja waktu malam, Tuhan beri bahagian aku, datang jumpa aku. Dan Tuhan sebut dalam beberapa surah tentang bagaimana nak beribadat di waktu malam. Nah, Tuhan ajar secara khusus, Tuhan didik kita secara khusus dalam surah Muzammil. Kalau tak mampu, ambil dah kau sebaik 1/2, kalau tak mampu 1/3. Tetapi lepas tu Tuhan kata adalah terlebih baik kau panjangkan sikit daripada ini, dan tambahkan dia dengan membaca Quran secara tartil. Tuhan ajar kita, Tuhan sendiri didik kita, Allah sendiri jadi murabbi kita. Pasal apa? Pasal masa tu Tuhan kata, inilah waktu aku suka dengar manusia yang merayu dengan aku. Pasal apa? Pasal kita malam apa kita nak buat? Urusan apa kita nak buat? Tak ada. Melainkan urusan hakikiat.
Yang tengok Allah. Itu lain cerita ya. Tapi itu malah urusan yang kita tak Allah Ta'ala. Tapi mana pun kita sibukkan diri kita dengan urusan yang berkaitan dengan hal-hal dunia. Hal-hal dunia termasuk kita biarkan diri kita untuk menghadap TV. Kita biarkan diri kita untuk menghadap benda. Sekarang kita benda sebut dah sebut payah. Tab lah, iPhone lah, benda komputer lah, PC, macam-macam cerita. Ada seorang pedagang forex datang jumpa saya. Ustaz, saya dengar Ustaz tahu sudah bila pasal muamalah. Ustaz, saya nak tanya dua soalan ni. Boleh tak boleh niaga forex? Saya senyum. Saya tanya kenapa? Sebab saya nak niaga forex lah. Awak belajar ke forex ni? Saya belajar. Awak tahu bila forex ni baik nak berniaga, waktu berniaga yang paling baik bila-bila? Tak. Saya kata tak. Ustaz tahu ke? Taklah tahu sangat, tapi tahu lah. Pasal kita nak keluarkan hukum. Waktu dagangan yang terbaik forex ada dua masa je. Pukul 3 pagi, 3 masa, 3 pagi, 3 petang, pukul 7.30 malam. Waktu US Open. Tahu. Bukan saya pun lagi tahu. Tahu masa kita nak jawab soalan. Cuba tengok waktu entah kerja pun cikgu dan bukan cikgu sini, cikgu lain entah tak cukup ke dengan apa yang Allah Ta'ala dah janjikan untuk entah. Cukup Ustaz, kita kalau boleh nak cari persediaan. Kamu persediaan bukan kat sini. Tuhan kata, maukah kamu aku keluarkan kamu, aku tunjukkan kamu, aku tawarkan satu perniagaan yang dapat melepaskan kamu dari azab yang amat besar. Tuhan tawarkan kita satu investment yang dapat tembus, keuntungannya dapat tembus azab seksa yang maha besar, maha dahsyat. Perniagaan bukan sebut perniagaan. Tuhan tak sebut ibadat. Tuhan sebut at-tijarah. Untuk at-tijarah. Dia kebir. Tak, saya tanya tentang forex lah. Nanti dulu kita nak jawab soalan. Aku nak kau jawab soalan. Saya boleh bagi hukum. Sebab hukum niaga forex ni, hukum asalnya harus haram. Cara hukum niaga tu jadi haram lah. Tapi nak detailkan haram bila mana saya tahu tak, kulit lah semangkuk. Gitu kan. Gitu, maknanya gitu. Tapi tak salah. Banyak lagi kerja kita berubah. Tuhan ajar kita biar cari rezeki yang keluar ibu. Dia keluar ibu. Tuhan kata itu berkat. Merompak keluar belum juga. Maksudnya berbudi, berbakti. Dengan satu mekanisme yang Allah Ta'ala sendiri setia. Boleh tak tinggi? Boleh. Tapi mampukah nak jadi seorang yang memelihara daripada syubhat? Mampu silakan. Tapi kamu nak jaga bohong. Ada dengan Ustaz Dazuki, kita sama-sama duduk kadang macam gini, foto jaga perlu bagi sebab nak mentah rezeki kau. Allah Tuhan tawar perniagaan. Lepas Tuhan tawar, hijau pada Allah. Ati Allah, ati Rasul, taat pada Allah, taat pada Rasul. Dirikan solat dengan khusyuk, dengan sempurna, dan sucikan hartamu dengan zakat. 4 kali Tuhan suruh 4 kali. Susah ke Islam. Tuan-tuan, susah ke Islam. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Dirikan solat dengan sempurna, khusyuk, dan juga bersihkan hartamu dengan zakat. Susah Islam 4 kali. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Ramai orang taat Rasul. Orang peleceh Rasul. Sunnah kehidupan jadi bersedia. Kita tengok cara nikah. Sudahlah. Sunnah Rasulullah dia bersedia. Cara nikah
bab urusan makan pun orang dah bersenda urusan Nabi. Sehingga kan makanan habis semua benda hari ini orang cakap dekat stesen-stesen masa, media masa, radio, TV, semua orang membicarakan tentang makanan sunnah. Saya nak beritahu tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayah ni, bapa, bodi saya, adik saya sini. Makanan sunnah, makanan apa yang ada depan kita selagi mana ia halal itu sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah sebenar dalam makanan itu Tuhan ajar kepada Nabi, Nabi tunjuk pada kita jangan berlebih-lebihan. Itu sunnah. Ni waktu kan cerita dalam radio, makanan sunnah ini makanan sunnah baik untuk baik ni gini, baik ni. Hak tu kan cakap ni pun dia kita dengar pun dia tu dengar. Nak cerita tentang produk tu baik, dia sendiri tu pun dengar cakap. Macam aku juga dengar. Macam mana kita nak beli? Nanti kata suatu benda yang tidak disandarkan pada dalil yang benar. Dia kata semua makanan sunnah, jangan risau, jangan berlebih-lebihan, jangan membazir. Memulakan makan itu dengan bismillah, paling tidak pun. Suatu Nabi SAW dalam keadaan cedera teruk, turun daripada perkampungan Thaqif di Taif. Taif ni tinggi, daripada kota Makkah nak pergi ke Taif ni 50 km jalan kaki Gana Gaya. 50 km Nabi jalan kaki dengan Zaid Al-Harisah, naik dengan harapan Nabi pergi tempat awak sejuk Taif. Tuan-tuan kalau pergi ke Makkah buat umrah, deal dengan Mutawif, ajak naik pergi ke Taif. Taif tempatnya sejuk. Fikir Nabi, mungkin kat sana orang duduk tempat sejuk, dia cool sikit, relax. Dia pergi jumpa dengan pemimpin Taif, 10 orang. Tolak mentang-mentang dan seleceh dia suruh pula orang pada termasuk orang masuk anak-anak untuk hantar Nabi. Duduk kiri kanan Nabi tu tengok jalan ni, balik dengan macam-macam objek. Sampai luka pada Zaid Al-Harisah dengan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luka pada kaki Nabi. Turun. Lari pada puak-puak budak-budak orang lain yang musuh, turun berlindung dalam kebun. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, dua beradik. Dia tahu Utbah bin Rabi'ah ni orang yang selalu duduk percaya Nabi, orang yang selalu duduk sentiasa mencari sentiasa menghina Nabi melalui syair-syair. Tapi oleh kerana Utbah ni dia ke mana-mana pun dia ada talian kekeluargaan, sambil ada talian kekeluargaan. Jadi dibiarkan Nabi duduk dalam pelindung dalam kebun ni, kebun anggur ni, berehat. Di pagi Utbah pagi atas kau dijumpa dengan Nabi. Kau jumpa orang tu, kau bawa anggur sejabin jabin, dengan tu panggil jabin setakat, bagi dia makan. Atas pergi ada membagi makan, ada lagi telur orang. Nabi dia ambil dan dia bersegera meraih pemberian orang. Itu semua Nabi ambil, orang pergi bersegera ambil, bukan gelojok orang bagi. Itu gelojok, laporlah orang. Ini bersegera dengan tertib, ada ambil dan tertib dan memulakan bismillah. Ada terkejut. Dia kata tidak ada manusia selepas daripada zaman Tok Nenek moyang itu menyebut perkataan seumpama ini sehingga ini, kecuali aku dengar hari ini. Bismillah, Nabi sebut bismillah. Kata siapakah engkau? Aku atas daripada keturunan mana? Aku daripada Ninawa, suatu tempat di mana Nabi Yunus Ibn Matta pernah berdakwah membawa ajaran tauhid daripada Allah Ta'ala Azza wa Jalla pada kaum itu. Ninawa. Tahukah kamu tentang Yunus bin Matta? Tahu, aku tahu, kerana ia adalah daripada keturunan kami. Sesungguhnya Yunus bin Matta itu adalah saudaraku. Ia adalah Nabi dan aku bukan Nabi seperti mana dia. Atas dengar Nabi, ada Nabi akhir zaman seperti mana yang dia pernah dengar ajaran Yunus bin Matta
dia cium tangan Nabi, dia cium kaki Nabi. Waktu dia cium kaki Nabi, Uqbah dia kejut. Sudah. Aku kata tak, saya kata tak ada siapa pergi ke Muhammad. Pergi memang kena sihir. Pergi sini. Kau panggil balik atas. Dah mulai sini. Benar dia kata. Dia kata apa kecelakaan apa, kira apa yang kau buat bersama dengan lelaki tadi? Kau tahu tak lelaki gini dia persekrat Muhammad ni bukan penuh kehinaan. Atas ni orang gaji dia, khatam dia ni. Khatam ni marah. Mu tahu tak? Dia tak gini. Saya jelas ni ikut masa dengan orang lagi muda. Mu tahu tak? Dia lelaki orang yang mulia daripada seluruh lelaki aku pernah jumpa hari ni. Terkedu dua ekor ni. Dua kali tadi stop. Terkedu dan tak kata apa. Tak dapat kata apa, dia biar kat atas ni. Dia biar kat atas ni. Nabi SAW tunjuk. Nak cerita Nabi waktu dia berlindung, dia berlari, dia bawa satu risalah. Dia bawa risalah. Dia dengan sangkaan dia dapat bentuk manusia. Dia dapat bentuk manusia berdasarkan suasana. Ingat di kota Taif, tempat sejuk, masyarakat dia tenang. Kalau masyarakat itu tidak bersedia menerima Islam dengan hati terbuka, dia tak akan berubah walaupun itu sejuk sekalipun. Kita di hidayah Allah ada depan kita, keliling. Allah bagi macam-macam petunjuk pada kita. Tapi manusia, dia tak pernah ambil ini sebagai satu peringatan. Sebab itu sampai terdapat manusia memperlekehkan hukum daripada Allah Ta'ala SWT. Nak hukum apa lagi orang lekeh? Perbuatan Islam manusia lekeh, sehingga haiwan yang kita kata haram untuk diambil sebagai haiwan peliharaan dengan tak ada sebab. Tak ada sebab. Betul lah dalam mazhab Hanafi kata bulu dia, badan dia tidak haram, air liur dia haram. Tapi sifat anjing pun sifat anjing. Sebab tu Imam Syafi'i, kita ambil Imam Syafi'i kata-kata Imam Syafi'i ni. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i ni dia halus, dia fikir jauh. Sebab dia mengenali sifat anjing tu. Sebab anjing ni dia jilat badan, dia basuhkan badan dia dengan air liur ke lidah dia. Jadi dalam keadaan di mana kita sebagai seorang manusia pula, kita tak jamin dari kita berpenuh ke kering ke, jamin dapat jamin ke pegang tu dalam keadaan tidak ada syubhat, maka dihukumkan haram seperti mana apa yang dimasukkan dalam Quran secara umum haram pada dia anjing. Sumpah juga babi juga haram. Dan tuan, bila babi ni haram? Bila makan. Bila makan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila makan haram. Tapi ada kelonggaran, ada rukhsah, boleh ambil dia, boleh makan dia. Bila tidak ada makanan sehingga mengancam nyawa. Ni sesat dalam hutan, baru 4 jam sesat. 4 jam baru sesat. Hutan kita daya lagi. Rebung mulut tu kalau cari jumpa. Ada ditakdirkan Allah sesat semua. Banyak gerak ni kita nak makan. 4 jam baru sesat. Lapar dah tu, kena kat hujan, lapar sangat. Sekali babi hutan, babi dulu dimakan. Dalam stick nak ambil. Makan, dia kata makan sekadar kenyang. Sekali setahun. Lari gitu. Jadi itulah kita bagi kefahaman tentang letaknya, bagaimana kita nak letak bentuk kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, tempat letak. Bagi contoh, hari ini kebiasaan manusia sebut. Saya minta maaf kalau biasa sebut. Kita nak buat sesuatu, kalau tak ada duit tak jadi. Macam mana masa sekarang jadi?
Ha? Notok dah mandi. Tak apa, tak ada mandi pagi. Dan maksudnya, macam mana ada ungkapan subhanallah, dalam dunia memerlukan kita memerlukan duit. Macam mana ada ungkapan, tapi dia ungkapkan perkataan macam ni. Segala-galanya mesti nak buat sesuatu mesti disandarkan kepada duit. Macam mana nak hidup kalau duit tak ada? Senang lah, bahasa ayat awak biasa. Macam mana nak hidup kalau duit tak ada? Tuan-tuan percaya dengan keadaan tersebut, percaya, letak etika, lalu bergantung kepada duit, batal kita. Batal kita. Letak bergantungan. Tapi kita tak boleh nak kata kau batal kita, tak boleh, sebab kita tak ada hak untuk menghukum. Jadi untuk jadi seorang yang adil, kita kena beri ingatan. Jangan cakap betul. Rosak Islam kita, rosak akibat kita, ikut hukum batal kita, sebab dia lari keluar daripada sifat bergantungan kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Sebab kita kena letak bergantung kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Bagi contoh, bila mana seorang manusia dia beri infak seorang hamba Allah dekat perubatan saya, dia datang kata, Ustaz, saya pernah diri kedai kasih Ustaz, apa yang saya boleh buat? Saya rasa sempit dunia ni. Saya rasa ni rahmat daripada Allah. Rahmat kepada Ustaz, kasih Ustaz, nak pergi Mekah tak boleh ni. Tak boleh. Nak pergi Mekah dalam hikayat, ketika orang kata Ustaz kalau mengajar tadi Israeliat apa saya sebut dalam hikayat, menceritakan satu hari Nabi, satu hari Jibril pernah dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk ditanya berapakah jumlah tahun ni orang pergi ke Mekah. Jibril kata 600,000. Ni hikayat, bukan dalil. Hikayat. Cerita ni diceritakan dalam beberapa kitab yang dianggap muktabar. Tapi saya tak nak cerita kita sebab hikayat-hikayat yang dikeluarkan dari. Jadi kita boleh ambil ikrah, ambil tauladan. Jibril kata dah kata ribu orang. Lepas tu Jibril tanya Allah, siapakah yang dapat haji mabrur? Allah berkata, tidak ada melainkan seorang. Tidak ada melainkan seorang. Siapakah gerangan tersebut? Orang itu tukar kasut yang ada dekat Yaman. Jibril ni pergi, dia tengok, ni kata hikayat ni. Jibril dia tengok, nak tengok betul tak sahih cerita. Apa yang dia buat, kata Allah Ta'ala angkat dia dinari sebagai orang apa dia duduk haji mabrur. Orang ni dia simpan duit, kumpul duit, nak pergi ke Mekah, nak buat haji. Dia tukar kasut lama, simpan duit, dia buat belanja pergi Mekah. Satu hari dia keluar rumah, persiapan nak pergi ke Mekah. Tahun tu dia keluar rumah, dia terdengar teriakan anak-anak jiran dia, tetangga dia. Dulu rumah dia terasing sebiji-sebiji. Dia keluar jalan dia dengar. Dia dengar budak nani. Dia pergi ke rumah tu, dia tengok, dia pergi salam semua. Dia kata, aku dengar tangisan seorang anak, bagi ringgit-ringgit memerlukan makanan. Apakah yang sebenarnya berlaku? Ibu cerita, pendek cerita, ibu tu cerita keadaannya susah gini-gini, marah suami dia mencari rezeki tak balik-balik, tak tahu apa jadi tentang keadaan nasib suami dia. Anak tu dah beberapa hari tak makan. Dia dengar tu ihsan timbul. Lalu duit yang ada pada dia untuk belanja pergi ke Mekah tu, dia habiskan untuk menyediakan keperluan makan untuk anak-anak jiran dia tu. Bukan sekadar nak makan itu, dia beli cukup untuk beberapa hari yang tak tahu bila untuk lelaki dia balik. Boleh buat stok pula, boleh buat stok. Lalu dia ambil dan dia bagi buah pasal. Ambil dah binti aku nak pergi Mekah, tak ada duit, dia kata. Tak ada duit, lalu dia balik. Dia menyampaikan munajat kepada Allah Ta'ala, ampunkan dosa. Kerana aku mengutamakan kesusahan tetanggaku lebih daripada ibadahku kepadamu, ya Allah.
Jangan engkau jemput untuk terima aku sebagai tetamu pada masa yang akan datang. Itu adalah doa dalam hikayat ini. Kerana sebab ihsan dia tu Allah kurniakan Haji Mabrur pada dia, pahala Haji Mabrur kepada dia, disebabkan dia ada ihsan. Sebab tu saya nak beritahu hikmah ibrah daripada hikayat ni. Ada beberapa hikmah besar. Tapi saya kedua hikmah pertama tentang tentang seruan Nabi SAW. Bagi yang mereka sudah mengerjakan haji adalah lebih baik kau menggantikan hartamu yang kamu cintai untuk orang lain untuk dibuat haji. Moga-moga apa yang kau buat itu mendapat bahagia haji mabrur. Tapi hari ini orang berlumba-lumba untuk menikmati perjalanan, bukan nak buat haji, bukan nak buat ibadat. Islam dia pergi haji, tahu dia kata tak puas lah nak pergi lagi. Umrah lain. Umrah ni Nabi seru datanglah bila kamu ada kemampuan. Bila kamu ada kemampuan. Tapi haji ni cukup sekali. Tapi kalau kita dah mula ramai dah, kita rasa tak pergi lah. Tapi hal ni kita nak tolong orang pun tak ada. Ahli keluarga kita ramai, orang yang layak pergi kita pun kita tak berasa dah. Sebab kita sayang dengan hati kita. Sebab tu sedekah, zakat, sedekah, infak, 3 perbuatan ibadah yang berbeza. Ini sekiranya akidah. Dan bagi kita tentang kesediaan kita, bagaimana kefahaman kita bersedia untuk menggandakan harta kita di jalan Allah. Laki kita ada contoh lelaki tadi, Tuhan bagi haji mabrur, nilai haji mabrur. Nak cerita pada kita hari ini tentang relate dengan kisah lelaki tadi. Allah Ta'ala bagi nilai pahala haji mabrur bila dia berada dalam keadaan sentiasa beramal kepada Allah tanpa ada rasa prasangka. Saya tak reda dengan cerita haji yang ada masalah migrasi. Dia kata dia nak pergi haji, dia nak tempat isteri dia untuk mengerjakan haji, tak dapat nak pergi sebab isteri sekarang ni syarat dia kena ada mahram baru boleh pergi haji. Jadi dia tak pergi mengerjakan haji tahun ni. Pasal dia ada masalah migrasi. Saya kata ada rahmat. Rahmat ni salah satu dia apa yang digambarkan oleh kisah tadi. Saya cerita ni. Jadi apa yang dia perlu buat? Saya kata apa yang Tuhan Haji perlu buat? Tuhan Haji perlu bertaubat kepada Allah, lalu menggandakan sedekah ataupun infak, membelanjakan harta yang dicintai di jalan Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Minggu lepas, 2 minggu lepas, dia komite hari Jumaat baru ni dia buka BNB dia kongsi dengan anak, buka BNB dia kata, Ustaz, dia dah niat nak sedekah, masa masuk dia niat nak sedekah, sangka dia duit dalam BNB dia ada beberapa keping. Dia niat lah sebab dia tamu Palestin. Dia niat lah, dia terletik lagi. Lepas malam dia buka letik ada sekeping duit RM50. Jadi tanpa ada perasaan pun dia terus campur. Dia tak rasa pun, dia terus campur, dia letak dalam tabung tu dan dia tak ingat apa-apa. Allah. Minggu lepas dia telefon ada peristiwa 2 minggu sebelum hari Jumaat berlaku di Masjid Dalam Batu. Minggu lepas dia share dengan anak lepas dia, itu Ustaz, saya dihubungi oleh seseorang yang dah lama saya tak pernah ada urusan dengan dia, tapi Allah Ta'ala kurniakan pada saya satu projek kurniaan terus, Allah terus pada dia. Dia dipanggil jemput pergi ke PBT tersebut untuk saya kontrak confirm jadi dengan projek bernilai 20 juta. RM50 terduduk dia mikir. Dia bukan buat projek 20 juta, dia buat pelan untuk projek 20 juta. Tak kira lah projek 20 juta bahagian berapa tu, kira Allah Ta'ala alam. Saya tak pun tak nak tanya tu bahagian ni. Saya bukan kata nak sungguh tuan-tuan pagi banyak terima Tuhan bagi 20 juta. Tak, bukan itu. Nilai keikhlasan.
Inilah akidah. Bila kita letakkan tempat pergantungan kita terus pada Allah, yakin di atas setiap urusan yang Allah Ta'ala perintah, kita letak pergantungan pada tempatnya, maka Allah kata siapa yang bersyukur dengan nikmatku yang sedikit akan kutambahi nikmat tersebut. Ini janji Allah itu majrur, pasti. Pengalaman kita dalam bulan ni si minyak tak cukup, minyak 1,000 gram banyak ni, macam-macam nak dipegang. Allah Akbar. Bertanyakan aku tentang rezeki, InsyaAllah sampai apa yang kita perlu. Baik, ada soalan? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Soalan berkenaan muamalah Ustaz. Sekarang ni memang muamalah ada soalan muamalah. Sekarang ni memang banyak kita dengar tentang jual beli emas, untuk penjagaan emas. Jadi boleh tak Ustaz cerita sejarah asal usul penjagaan ni, adakah dia diamalkan pada zaman Nabi ataupun pada sahabat, dan pada keadaan yang sebenarnya yang dibenarkan untuk syarak? Zaman Nabi tak ada beli jual emas. Zaman Nabi transaksi dia memang atas nilai emas. Emas dijadikan mata wang. Masa tu emas ni mata wang. Sebab tu zakat kita jadi keliru hari ini disebabkan masalah kefahaman emas tadi. Zakat tak emas ni jadi kita jadi keliru, sebab kita tak faham pemakaian pokok. Jadi kita tinggalkan bab zakat ni sebab tak ada jawab soalan. Zaman Nabi sehingga zaman 200 tahun selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penggunaan emas ini mula dikecilkan kuasa penggunaannya kepada emas ini dijadikan kepada harta, kategori harta. Lalu dijadikan pelbagai program untuk jual lagi emas perhiasan dan apa semua. Dan pada ketika itu emas belum lagi jadi alat jual beli, alat dagangan yang harta. Dia hanya dimiliki oleh golongan bangsawan tertentu. Sungguh begitu, emas pada waktu itu masih lagi berlegal. Pertukarannya emas harta dengan emas dinar. Pemilikannya berlegal dengan emas juga. Jadi walaupun pada ketika itu sudah mula kuasa penggunaannya sudah mula bertukar, mengecil kepada harta, dan juga kelompok penggunaan mata wang emas berdasarkan emas ini sudah mula kecil. Untuk kelompok yang lebih kecil di beberapa wilayah di Jazirah Arab sendiri, sehinggalah kepada keruntuhan sepenuhnya empayar Islam pada emas ni penggunaan ni bertukar sebenarnya pada 18 something, anda tak ingat lah, pada tahun Hijrah, tahun masih dia bertukar sepenuhnya penggunaan kepada fiat money, wang kertas. Jadi ulama sedunia dia bersepakat jumhur, sewaktu bertukar kepada fiat money ni, Imam Hanifah sudah hadir masa itu. Masih hadir, bukan sudah hadir, masih hidup.